Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha dan juga page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusan yang kalian lakukan kerana Allah Ta'ala. Okey, happy weekends kepada anda semua. Kita stay at home, insya-Allah. Inilah yang terbaik yang Allah rancangkan untuk kita semua. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu di page FTR Bidadari Solution hari yang ke-11 pada tahun 2021. Alhamdulillah. Hai, waalaikumsalam Kak Idah Ridwan. Hai Marlina Hadis. Thank you sebab menemani live Soleha pada petang ini. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB Live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, tajuk hari ini adalah bid'ah hasanah. Apakah ia? Soleha akan explain dan sharing dengan anda apakah ia dan bolehkah kita sebagai orang Islam melakukannya, insya-Allah. Okey, tapi sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okay, thank you semua yang sudi join dan support live Soleha pada hari ini. InsyaAllah tajuk kita hari ini adalah bid'ah hasanah. Apakah ia? Okey, bid'ah ni adalah segala perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat. Di mana bid'ah ni adalah segala perkara serta amalan yang dilakukan oleh beberapa segelitir golongan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So adakah ianya dilarang atau dibenarkan oleh Islam? Okey, kita first kali kita kena tahu kita mengikut kepada mazhab Imam Syafi'i. So benda ni, perkara ni telah berlarutan perbincangan, perbezaan pendapat, khilaf pendapat oleh jumhur ulama, para imam, para ulama, dan dengan siapakah kita nak ikut perkara-perkara macam ni. So hari ni apa yang saya nak perbetulkan dan yang masih tertanya-tanya, boleh ke kita lakukan bid'ah ni? Dan bid'ah tu apa sebenarnya? So bid'ah ni terdiri daripada orang ada sesetengah imam yang mengatakan ada bid'ah dalalah, ada bid'ah hasanah. So bid'ah hasanah ni adalah daripada perkataan bahasa Arab, di mana bid'ah ni adalah satu perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat. Tetapi sebab benda-benda ni muncul selepas Rasulullah wafat. So memang Rasulullah tak buat lah, sebab Rasulullah tak ada pada zaman bid'ah ni muncul. Bid'ah ni hanya muncul selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. So antara bid'ah hasanah yang telah muncul dalam masyarakat Islam pada hari ini, yang pertama contohnya mengadakan bacaan Yasin serta tahlil pada malam Jumaat, hari Khamis malam Jumaat. So adakah dia dibenarkan oleh Islam ataupun tidak? Okey, kita mengikut kepada Imam Mazhab Asy-Syafi'i, di mana Mazhab Asy-Syafi'i mengatakan tak ada masalah kalau kita nak melakukan segala perkara selagi ia tak bercanggah dengan Islam, selagi ia tidak mendatangkan mudarat dalam kehidupan masyarakat kita, is okay, tak ada masalah untuk kita lakukan. Dan adat serta budaya ni memang telah
berlarutan bertahun-tahun, berpuluh tahun dalam masyarakat orang Islam, di mana mereka suka melakukan doa selamat, suka melakukan solat hajat secara berjemaah di masjid ataupun surau. So adakah ia dilarang? Tidak dilarang dan boleh dilakukan. Kalau kita lakukan pun bukannya berdosa, tetapi ini adalah antara bid'ah yang telah dilakukan oleh masyarakat Islam pada hari ini, di mana ada yang bertelagak, ada yang bergaduh, kata tak bolehlah buat sebab Rasulullah tak buat. Tetapi kita kena sedar pada masa kini, zaman telah berubah, di mana selagi kita tidak menolak kepada Al-Quran dan As-Sunnah, selagi kita tidak menyalahi hukum syarak, perkara-perkara sebegini dibenarkan dan boleh dilakukan, diharuskan di dalam masyarakat kita. Adakah membaca Yasin tu adalah satu perkara yang berdosa? Tidak. Membaca Yasin tu adalah satu amalan yang mulia. Adakah mengadakan majlis tahlil, kenduri untuk arwah berdosa? Tidak. Kita bergantung pada niat kita. Innamal a'malu binniat. Kalau kita niat, kita nak lakukan tahlil, nak lakukan bacaan Yasin, nak doakan kesejahteraan orang yang telah meninggal dunia, mak ayah kita yang telah menjadi arwah, saudara mara kita. So, ini adalah satu perkara yang boleh dilakukan, tak ada masalah. So, kenapa kita kadang-kadang kita ni terlebih overthinking, mindset kita ni selalu fikir negatif? Apalah salahnya kita hidupkan, walaupun ia adalah bid'ah, Rasulullah tak pernah buat, tetapi benda-benda seperti ini, contohlah zaman dulu, zaman Rasulullah tak ada Facebook, tetapi selagi Facebook tu digunakan ke arah dakwah, digunakan ke arah medium serta platform kebaikan untuk memajukan masyarakat Islam, tak ada masalah. Tak ada masalah selagi ia tidak menyalahi serta bercanggah daripada apa yang Al-Quran dan As-Sunnah suruh kita buat. Kita jaga solat, kita jaga puasa kita jaga diri kita sebagai isteri-isteri solehah, kita menjaga maruah diri, kita jaga kebajikan ibu bapa kita. So ini tak ada masalah. Dan seterusnya, ada lagi yang berbeza pendapat. Ada yang mengatakan tak boleh melakukan kenduri kesyukuran, tak boleh membuat doa selamat. So adakah budaya-budaya sebegini kita kena hentikan hanya kerana kita tak bersetuju dengan bid'ah hasanah tersebut? Sesungguhnya memang pada zaman Rasulullah tak pernah wujud pun. Tetapi bila zaman telah berubah, berlaku banyak peredaran zaman, berlaku banyak perbezaan pendapat, tetapi semua ni diharuskan dan dibenarkan, tak ada masalah. Sebab itu dikatakan bid'ah hasanah, ikutan-ikutan serta amalan yang dilakukan selepas kewafatan Rasulullah, tetapi ianya baik dari sudut Islam. Dia baik dari sudut nak betulkan akhlak kita ni, insya-Allah. Dan ada yang tanya, boleh ke kita sebagai orang Islam melawat kubur? Zaman Rasulullah tak ada pun budaya melawat kubur. So, kita berbalik kepada niat kita, berbalik kepada tujuan kita. Kita nak melawat kubur untuk apa? Adakah untuk syuting? Kalau syuting, of course dah salah tujuan. Sebab tu bila kita kena tahu bid'ah tu apa dan niat kita sendiri. Adakah niat kita bila kita nak melawat kubur tu untuk menyedekahkan Al-Fatihah, nak bacakan Yasin, nak bersihkan rumput di keliling kubur? So itu adalah perkara yang baik, kan? Tetapi masyarakat pada hari ini yang suka mencari-cari kesalahan, yang tak bersetuju, yang hanya berpegang kepada pendapat tetap sahaja, tidak menyeluruh, di mana sekarang ni telah wujud maqasid syariah, di mana sesuatu hukum tu boleh berubah hanya kerana wujud kemaslahatan lain. Sebab tu Islam ni mudah. Selagi Islam ni tak bertelagah, selagi Islam ni tak berpecah belah, insya-Allah, selagi itu tidak mengundang murka Allah, insya-Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita fikir negatif. Jangan bila kita fikir kita nak pergi melawat kubur sebab kita nak syuting, ambil gambar, sekadar nak buat lakonan dan semata-mata tak ada niat yang murni, orang kata. So bila kita berbalik kepada niat kita, sahaja aku pergi ke kubur tu sebab nak melawat, rindu kepada arwah mak ayah, nak bersihkan, nak cabut rumput-rumput, nak tukar rumah baru untuk mak ayah, nak tambah kepuk di sana. So di situ berbalik kepada niat kita. Kalau niat kita baik, maka baiklah yang kita dapat. Sama juga macam zaman sekarang ni. Orang kata tak boleh buat solat hajat. Rasulullah SAW tak buat solat hajat. So
selagi ianya adalah perkara kebaikan, selagi ia adalah perkara yang mendekatkan diri kita dengan Allah, so itu tak ada masalah. Selagi kita masih beriman kepada Allah, kita masih mengaku Allah ni Tuhan kita, kita tak terpesong akidah kita, kita masih berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita baca Al-Quran, kita solat awal waktu, kita puasa, kita hormat antara satu sama lain, kita jaga adab dan akhlak kita sesama Islam, itu adalah terbaik dan terpuji insya-Allah. So adakah bid'ah hasanah ni tidak dibenarkan oleh Islam? So Islam sangat menggalakkan sesuatu perkara kebaikan, sesuatu perkara yang boleh memberikan kemajuan kepada pergerakan dakwah Islam, semua tu dibolehkan insya-Allah. Okey, selain tu ada yang kata tak boleh mengadakan talqin, tak boleh mengadakan sedekah Al-Fatihah. So adakah semua perkara ni adalah semua kita tak boleh buat? So apakah perkara yang kita boleh buat dekat dunia ni? Kalau internet pun kita tak boleh guna, kalau Facebook pun dilarang. So semuanya bergantung kepada niat kita. Kalau kita menggunakan Facebook ke arah untuk menyebarkan video-video porno, untuk menyebarkan segala ilmu-ilmu serta gambar-gambar lucah maksiat, so itu memanglah salah, berdosa. Sebab tu kita bila nak lakukan sesuatu tu, kita kena cek niat kita. Adakah bila aku buka Facebook ni adalah untuk aku menyalurkan ilmu-ilmu bermanfaat di luar sana? Adakah aku menggunakan untuk sharing kepada, membantu orang untuk turn back to Allah? So berbalik kepada hati kita, berbalik kepada diri kita. Kalau kita kata semuanya tak boleh, macam mana Islam ni nak maju? Macam mana Islam ni nak berkembang? Okey, so hari ni adalah isu tak boleh sedekah Al-Fatihah dekat diri, tak boleh sedekah Al-Fatihah dekat arwah. So adakah semua benda ni dilarang oleh Islam? Tidak. Sebabnya selagi bab kata Tok Guru Ustaz Harundin, selagi benda tu boleh memberi dakwah terkesan di hati orang lain, kita dakwahlah seikhlas hati kita. Kita dakwahlah dengan apa yang kita yakin dan kita lakukan tu hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang kata kita ni gila agama, orang kata kita ni penunggang agama, orang kata kita ni menggunakan nama agama Islam semata-mata nak kaut keuntungan, so biarlah Allah yang menilai. Sebab selagi kita tak melakukan sesuatu yang salah di sisi Islam, insya-Allah Allah tu Maha menerima apa yang kita lakukan. So berbalik kepada niat kita, berbalik kepada tujuan hidup kita, berbalik kepada setiap apa yang kita lakukan. Adakah kita berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? So lakukanlah semuanya hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pernah pun mengatakan lakukan itu salah, ini salah. Tetapi kita di dalam Al-Quran, selagi kita berbuat baik kepada manusia pun, kita tak menganjing-anjing orang, kita tak memfitnah orang, tak sebarkan aib orang, tak melakukan ribah. Ni ada dalam Al-Quran, di mana Allah melarang kita melakukan ribah. Kita sebarkan aib orang, kita sebar dan fitnah orang bukan-bukan. So ini adalah berdosa besar. Tetapi kenapa kita tak cakna bab ini? Sebab tu bila kita nak tegur orang, tegurlah secara beradab. Bila kita tahu orang tu salah, kita tegur dia dengan direct dia. Bukannya kita dok buruk-burukkan dia secara umum, secara viral. Sebab ini akan menyebabkan lebih banyak perbalahan. Ini akan lebih menyebabkan banyak lagi keburukan. Kenapa kita ni Islam selalu ajar kita bermusyawarah, berbincang, duduk secara aman, jangan bergaduh-gaduh, jangan bertelagah. Barulah Islam tu akan berkembang pesat, barulah Islam tu akan terus berkembang dan ramai non-Muslim pun tertarik dengan Islam yang indah ni. Tetapi kalau kita, akhlak sesama orang Melayu, orang Islam pun ke laut, tak tahu nak cakap macam mana kita tak jaga apa yang keluar daripada mulut kita, kita tulis benda yang bukan-bukan, itu bukan melambangkan akhlak Islam yang sebenarnya. Sebab tu bila kita nak tahu seseorang ni adakah dia ni baik ke tidak, kita tengok cara dia menegur kita macam mana, cara dia tulis sesuatu yang dia tulis dekat wall tu macam mana. So kita boleh nilai seseorang tu. Sebab tu bila berlaku sesuatu isu, jangan kita menuding jari ke arah orang lain, tetapi kita cek dulu diri kita. Kita cek dulu diri kita, yes, mungkinlah aku ada salah dekat mana-mana. So kita cek diri kita, kita muhasabah diri kita dan kita cuba perbetulkan. Sebab manusia ni memang tak terlepas daripada melakukan kesalahan, tak terlepas daripada melakukan dosa, semua tu normal.
Sebab tu Allah tu Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Selagi kita ni masih menghormati antara satu sama lain, bid'ah hasanah boleh ke tak boleh ke, bid'ah dalalah, so semua benda-benda ni selagi tidak mengundang murka Allah, selagi tidak menyalahi hukum syariah, selagi tidak menzalimi kehidupan orang lain, selagi tidak menyakiti hati orang lain, is okay, boleh kita lakukan, insya-Allah. So semoga bermanfaat untuk dakwah kita pada hari ini. Walaupun kita diuji dengan macam-macam, tetapi kuatlah demi dakwah Islam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang sangat-sangat terpuji pun, yang terpelihara daripada dosa pun diuji dengan sangat hebat. Lagilah kita ni manusia yang penuh pendosa, lagilah kita ni manusia yang setiap hari buat dosa. Sebab tu kita duduk dalam circle yang positif, kita duduk dalam satu usrah yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. Jangan kita dengar benda-benda yang tak betul, jangan kita dengar serta percaya benda yang memang kita tak pasti. So kita kena cek dulu, kita cek, kita siasat, kita tabayun, dan insya-Allah serahkan semuanya kepada Allah. Jangan kita merungut, jangan kita marah-marah, tetapi tenang. Jiwa yang tenang, jiwa yang sentiasa meletakkan Allah dalam setiap sudut, meletakkan Allah dalam setiap sandaran, insya-Allah Allah Maha memberi pertolongan. So cek balik hati kita. Adakah kita ni hari ni tak suka tengok orang lain dapat lebih sikit, tengok jualan buku orang lain laris, kita mula nak cari-cari kesalahan orang lain? Adakah Islam ajar benda yang sebegitu? So kita sendiri boleh nilai kan? Kita sendiri boleh nilai sama ada seseorang tu hati dia bersih atau tidak. Bila tengok orang lain lebih bahagia, orang lain lebih cemerlang, kita doakan sama-sama. Bersaing secara sihat, bersaing secara orang kata tak ada dendam, tak ada iri hati, tetapi semuanya secara aman damai. Sebab tu Islam tu mengajar untuk kita selalu bertoleransi, jaga akhlak kita, jaga adab kita, dan kita letakkanlah adab tu lebih utama daripada ilmu yang setinggi mana pun. Andai adab ke laut, insya-Allah ilmu yang kita belajar tinggi-tinggi tu adalah ilmu yang tak berkat. Sebab tu bila kita nak berkata sesuatu, berfikir dahulu. Sebab terlajak perahu boleh kita undur, tetapi kalau kita dah terlajak kata, buruk padahnya. So hati-hati dalam menyebarkan sesuatu info-info, berhati-hati dalam berkata-kata. Mulut kita ni saat di hari akhirat kelak, mulut sahaja yang akan terkunci. Sebabnya mulut boleh berbohong, tetapi bila saat mulut terkunci, hanya tangan, anggota-anggota mata, telinga, tangan, kaki dan lain-lain yang akan menjadi saksi atas segala apa yang kita lakukan dekat dunia ni, insya-Allah. So salinglah bermuhasabah diri, sebab diri kita semua tak sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hiduplah secara aman damai, doakan antara satu sama lain. Semoga Allah jaga iman kita, Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga akhir nafas kita berada dalam husnul khatimah, insya-Allah. Okey, Soleha minta maaf andai ada salah silap daripada pihak Soleha, dan segala yang baik tu datang daripada Allah, dan segala yang buruk tu adalah datang daripada diri Soleha sendiri, insya-Allah. Okey, semoga kita bertemu lagi di masa akan datang, insya-Allah. Semoga terus menuntut ilmu, semoga kita terus dalam jagaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.